Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pembelajaran hari ini, untuk subjek matematik, kita akan masuk kepada tajuk baru iaitu bab 2 matriks. Okey, jadi hari ini cikgu akan ajar 2.1 matriks. Dan subtopik yang kita akan belajar adalah 3, 2.11, cara untuk mewakilkan maklumat situasi sebenar dalam bentuk matriks. 2.12, cara untuk menentukan peringkat matriks, dan seterusnya mengenal pasti unsur tertentu dalam suatu matriks. 2.13, cara untuk menentukan sama ada dua matriks itu adalah sama ataupun tidak. Okey, jom kita tengok. Okey, ini adalah bab matriks dalam buku teks awak. Ini muka depan dia. Okey, seterusnya kita tengok pengenalan kepada matriks. Okey, matriks ialah nombor-nombor yang disusun dalam baris dan lajur untuk membentuk satu tata susun segi empat tepat atau segi empat sama. Okey, matriks lazimnya diwakili dengan huruf besar dan ditulis dalam tanda kurungan. Sama ada kurungan bentuk ni ataupun bentuk ini. Maksudnya semua matriks tu kita tulis dalam kurungan. Okey, contoh di sini dia bagi satu jadual. Okey, di sini dia bagi di kedai, dalam talian. Lepas tu kipas angin tu sama ada jenis dia berdiri, shilling ataupun dinding. Okey, ni bilangan dia. Okey, jadi kita nak susun dalam bentuk matriks, kita bermula dengan baris terlebih dahulu. Okey, di baris ni di sini ni yang cikgu buat gini. Melintang ni adalah baris dan laju adalah menegak. Kita kena tulis nombor ni dalam bentuk baris dan laju. Okey, jadi bila kita tukar dalam bentuk matriks, dia akan jadi macam ni. Buat dalam bentuk kurungan, bermula dengan 16, 18, 11, 5, 10, 4. Mesti ada sengkang di tengah-tengah ni antara setiap nombor. Dan tutup kurungan. Okey, ni bentuk dia segi empat tepat. Matrik berbentuk segi empat tepat. Senang sahaja. Kita masukkan nilai yang dia bagi dalam jadual kepada bentuk matriks. Senang sahaja. Okey, contoh 1. Wakilkan maklumat berikut dalam bentuk matriks. Okey, A. Jadual di bawah menunjukkan keperluan kalori harian bagi perempuan mengikut kategori. Okey, keperluan kalori harian dibagi dah. Okey, jenis-jenis perempuan tu ada kanak-kanak, remaja, dewasa dan warga emas. Ni kalori dia lah bagi setiap perempuan tu. Okey, kita tukar dalam bentuk matriks. Kita boleh tulis dua bentuk. Okey, sama ada kita tulis satu baris empat lajur. Ini kita panggil matrik baris sebab kita ada satu baris. Jadi kita tukar dalam bentuk jadual, tukar dalam bentuk matriks, kita akan dapat dalam kurungan 1700, 2100, 2000, 1800. Okey, kalau dia ada satu baris macam ni, kita panggil ini adalah matrik baris. Okey, ataupun kita boleh tulis dalam bentuk ni, bentuk lajur. Maksudnya dia ada hanya satu lajur sahaja. Yang ini kita panggil matriks lajur. Okey, kita tulis bermula dengan 1700, 2100, 2000 ataupun 1800. Okey, seterusnya kita tengok B. Dia kata jadual di bawah menunjukkan pungutan pingat oleh kontingen Malaysia untuk 3 acara dalam Tamasya Sukan C ke-29. Okey, ni acara dia dan ini adalah pingat-pingat yang diperoleh. Okey, dia tukar dalam bentuk matriks. Kita boleh tulis dua bentuk. Okey, sama ada kita tulis ikut je apa yang terdapat dalam jadual ni. Okey, macam ni. 13, 5, 1, 10, 2, 4, 8, 8, 9. Okey, yang ini kita panggil matriks segi empat sama sebabnya dia ada baris 3 dan laju dia adalah 3. Ini matriks segi empat sama. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk yang ni, yang laju ni kita melintangkan dia. Kita jadikan dia baris. Okey, jadi macam ni. 13, 10, 8, 5, 2, 8, 1, 4, 9. Yang ini pun kita panggil matriks segi empat sama kerana
kita ada 3 baris dan 3 lajur. Bilangan baris dan lajur dia sama, jadi kita panggil dia matriks segi 4 sama. Okay, kita lihat seterusnya. Okay, ni bentuk ayat. Dia kata, dalam ujian 1, Samad telah mendapat 76 markah untuk bahasa Melayu, 82 markah untuk matematik dan 72 markah untuk sejarah. Hamid pula telah mendapat 80 markah untuk bahasa Melayu, 88 markah untuk matematik dan 70 markah untuk sejarah. Okey, kita tukar ayat ni dalam bentuk matriks. Okey, di sini dia ada 3 markah, iaitu bahasa Melayu, matematik dan sejarah. Dan kita ada 2 pelajar, iaitu Samad dan Hamid. Jadi di sini yang pertama ni dijadikan Hamid dengan Samad tu sebagai lajur lah. Lepas tu markah tu sebagai baris. Okey, jadi kita tengok yang Samad terlebih dahulu. Okey, Samad dia dapat 76, 82, 72. Manakala Hamid dia dapat 80, 88 dan 70. Okey, jadi bentuk macam ni. Di sini kita ada 3 baris, 2 lajur. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk matriks juga, tapi dalam bentuk macam ni, kita jadikan baris ni sebagai pelajar tu, iaitu Samad dan Hamid. Manakala bahagian lajur kita jadikan dia subjek. Okey, jadi kita akan tulis 76, 82, 72, 80, 88, 70. Yang ini kita ada 2 baris, 3 lajur. Kalau tengok di sini, baris dan lajur tidak sama. Jadi bila tidak sama, kita panggil dia matriks segi 4 tepat. Okey, sebab baris dan lajur tidak sama. Okey, seterusnya kita nak tentukan peringkat matriks dan seterusnya mengenal pasti unsur tertentu dalam matriks. Okey, peringkat matriks boleh ditentukan dengan menulis bilangan baris dan bilangan lajur matriks itu. Misalnya kita ada satu matriks, okey, kita ada 2 baris dan 3 lajur. Jadi matriks ni mempunyai 2 baris dan 3 lajur. Jadi matriks ni dikenali sebagai peringkat 2 darab 3 ataupun kita baca dia matriks 2 dengan 3, iaitu 2 ni adalah baris, 3 adalah lajur. Jadi kita biasa tulis di tepi kurungan tu. Ni 2 dengan 3. Kita tulis ni dalam bentuk darab, tapi kita baca darab tu dengan. Okey. Macam ni lah. Kita tengok baris terlebih dahulu diikuti dengan lajur. Okey, dia kata setiap nombor dalam matriks dikenali sebagai unsur matriks. Misalnya, unsur pada baris kedua dan lajur ketiga bagi matriks ini ialah 4. Okey, mula-mula macam mana kita nak tahu dia 4? Kita tengok dulu dia baris kedua. Kita tengok baris kedua. Sini baris kedua. Sini. Lepas tu dia kata lajur ketiga. Okey, lajur ketiga. Jadi, jawapan dia adalah 4. Okay. Huruf besar digunakan untuk mewakili suatu matriks, misalnya A. Okay, biasanya untuk tulis matriks kita guna huruf besar lah. Okey, macam ni. Dan unsur pada baris kedua dan laju ketiga boleh diwakili dengan A kecil 2, 3. Misalnya A 2, 3 sama dengan 4. Tadi matriks yang kita tulis huruf besar. Unsur di dalamnya kita tulis huruf kecil. Gini. 2, 3 maksudnya 2 tu baris kedua, laju ketiga. Jadi kita carilah unsur dia. Unsur dia adalah 4. Okey, boleh? Okey, seterusnya secara umumnya unsur pada baris ke I dan laju ke J dalam matriks boleh diwakili oleh A, I, J ni lah macam cikgu terangkan tadi. I ini merujuk kepada baris, J merujuk kepada laju. Okey. Contoh. Okey, diberi 3 matriks P 3, -7, 9, Q 4, 5 dan R ini.
Tentukan peringkat setiap matrik itu. Okey, kita tengok P terlebih dahulu. Matrik P. Matrik P kita ada satu baris kan? Ni baris ni satu dan 3 lajur. Jadi matriks dia adalah 1 dengan 3. Okey, kita ada satu baris dan 3 lajur. Okey, Q. Peringkat matriks dia pula kita ada 2 baris, 1 lajur. Jadi kita tulis je 2 dengan 1. Maksudnya 2 darab 1 lah. Darab tu kita baca dengan deh. Okey, R pula. R kita ada 4 baris dan 4 lajur. Jadi peringkat matriks dia adalah 4 dengan 4. Okey, boleh faham Senang je. Okey, seterusnya B. Okey, dia suruh tentukan unsur bagi matriks P, baris pertama dan lajur ketiga. Okey, P, baris pertama, lajur ketiga. Jadi jawapan dia 9. Okey. Seterusnya, matriks Q. Dia suruh cari unsur baris kedua dan lajur pertama. Okey, baris kedua, lajur pertama. Jadi jawapan dia adalah 5. Okey, boleh? Seterusnya kita perlu cari unsur bagi R. Ni R, matrik R. Baris ketiga, lajur keempat. Okey, baris ketiga sini, lajur keempat sini. Jadi jawapan dia 1. Baris ketiga, lajur keempat. Ni 1. Okey, boleh, senang sahaja. Cuma kena tahulah baca baris dan lajur. Okey, seterusnya bagaimana kita dapat menentukan sama ada dua matriks tu adalah sama. Okey, kalau dia ada dua matriks yang sama, bermaksud kedua-dua matriks tu mempunyai peringkat yang sama dan unsur yang sepadannya sama. Maksudnya peringkat dia sama dan unsur di dalam tu pun sama. Jadi kita panggil dia dua matriks adalah sama. Okey, contoh, tentukan sama ada setiap pasangan matriks berikut adalah sama. Berikan sebab anda. Okey, kita tengok matriks A dan matriks B. Kita tengok peringkat dia sama. Di sini kita ada 2 baris. Matriks A kita ada 2 baris, 2 lajur. Manakala B kita ada 2 baris, 2 lajur. Jadi peringkat dia sama. Okey. Seterian tu. Sekarang kita tengok unsur di dalamnya. Unsur A 2, 11, 1, 3. Manakala B pun sama 2, 11, 1, 3. Jadi bila kedua-duanya sama, maka A dengan B ni adalah dua matrik yang sepadan, yang sama. Okey. A sama dengan B lah. Okey, tengok C pula. Tengok B. Okey, matrik C kita ada 1 baris 2 lajur. Manakala D kita ada 2 baris 1 lajur. Jadi di sini kita tengok peringkat matrik dia pun dah berbeza. Jadi bila berbeza, C dan D bukan matrik yang sama. Okey. Seterusnya E. E kita tengok sini, kalau tengok peringkat matrik dia sama. Sebab baris dia 2, lajur dia pun 2, sama tak? Tapi unsur di dalamnya tidak sama. Awak jangan kata sama deh. Tengok kedudukan dia, 3, sini 3, sini negatif 7. Tak sama kedudukan dia tak sama. Jadi bila dia tak sepadan, maka matriks E dan F tidak sama. Okey, D. D ni awak boleh tengok walaupun dia ada sini perpuluhan, sini pecahan, kita guna kalkulator lah. Nak tentukan kita boleh guna kalkulator 1/2 unsur dia ni untuk H. 1/2 ni kalau kita tekan kalkulator dia akan dapat 0.5. 4/5 pun bila kita tekan kalkulator dia akan dapat 0.8. Jadi di sini unsur dia sama bagi matrik G dan matrik H. Lepas tu kita tengok dia punya peringkat matriks. Okey, matrik G kita ada 3 baris 2 lajur. Manakala matrik H kita ada 3 baris 2 lajur. Sama, peringkat matrik sama dan unsurnya pun sama. Jadi matrik G dan matrik H adalah sama. Okey. Seterusnya contoh 5, diberi bahawa matrik P ini
Dan matrik Q ini tentukan nilai X, nilai Y dan nilai Z jika P sama dengan Q. Ini bermaksud matrik P dan matrik Q adalah sama. Maksudnya unsur di dalamnya sama dan peringkat matriknya pun sama. Okey, kita tengok dulu nilai X. Kita tentukan nilai X. X dia berada dalam matrik P. Dia berada di sini. Dekat yang pertama ni, baris pertama, laju pertama. Jadi kita tengoklah dekat matrik Q. Matrik Q mana baris pertama, laju pertama? Di sini 5. Jadi X sama dengan 5. Okey. Seterusnya kita nak tentukan nilai Y. Y berada di matrik Q. Dia berada di baris pertama, laju kedua. Okey, Y tambah 1. Jadi dia mesti sama dengan unsur di P. Unsur di P ni kita carilah juga sama. Kedudukan yang sama. Jadi 7 dah. Jadi kita buatlah 7 sama dengan Y tambah 1. Jadi kita pindahkan Pindahkan positif 1 ke sebelah sini lah. Dia terbalik ni. 7 tambah 1 jadi Y sama dengan 6. Seterusnya kita tentukan nilai Z. Okey, nilai Z ni di kedua-dua matrik pun dia ada. Tapi tak ada masalah. Kita just ambil, kita tengok kedudukan dia. Z ni berada di sini. Di baris kedua, laju kedua untuk matrik P. Untuk matrik Q, Z berada di baris kedua, laju kedua juga. Jadi kita samakan dia. Kita boleh samakan dia sebab matrik dia sama. P dengan Q ni sama. Dia dah bagi tahu dah. Jadi kita buat 5 tolak 3Z sama dengan 2Z. Jadi kita pindahkan negatif 3Z ke sebelah sini akan jadi positif 3Z akan menghasilkan 5Z. Okey, lepas tu 5 masukkan jadi Z sama dengan 1. Okey, boleh? Okey, jadi kerja awak untuk hari ini jadi awak kena buat dalam buku teks awak bab 2 latihkan diri 2.1A nombor 1 dan nombor 2. Ini kita nak tulis dalam bentuk matrik. Cikgu dah terangkan tadi awal-awal tadi. Awak boleh rujuk balik. Okey, latihkan diri 2.1B. Ini peringkat matrik. Yang nombor 1 ni peringkat matrik. Awak tengoklah berapa dia ada baris, berapa laju dan kita tulislah. Okey, cikgu pun dah terangkan. Okey, nombor 2 ni kita nak tentukan unsur dia. Okey, unsur dia pun kita tengoklah. Okey, untuk A ni awak kena tentukan peringkat matrik. Lepas tu unsur dia. Dia nak apa? Baris kedua, laju kedua. Awak carilah mana baris kedua, laju kedua. Okey. Okey, seterusnya latihkan diri 2.1C. Okey, yang ni macam mana kita nak tentukan dua pasangan matrik tu adalah sama. Cikgu pun dah terangkan tadi. Okey, macam mana nak tentukan matrik dia sama. Seterusnya untuk cari nilai X, Y, Z pun cikgu baru terangkan sebentar tadi. Jadi cikgu harap awak tengok baliklah video tu dah. Okey, jadi kerja awak untuk hari ini adalah awak perlu salin nota daripada slide yang pertama sampailah yang terakhir ni. Terakhir ni adalah latihkan diri. Jadi kena buat semua dalam buku Maths. Okey, jadi kita akan bincang pada kelas berikutnya. Okey, sekian sahaja untuk kelas matematik hari ini. Sekian, terima kasih.